Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share apa yang Mami akan kongsikan pada kali ini. Okey yang, kali ini Mami akan kongsikan berkenaan dengan sains tingkatan 1, bab yang keempat, berkenaan dengan pembiakan. Okey, Mami akan fokus kepada nutrisi wanita hamil dan juga gaya hidup wanita hamil. Okey, Mami akan kongsikan dahulu berkenaan dengan nutrisi wanita hamil. So, semua wanita yang hamil sebenarnya dia perlu pastikan bahawa makanan yang dia ambil pada setiap hari itu adalah bernutrisi. Okey, kenapa dia kena pastikan makanan itu bernutrisi? Sebab kita nak pastikan bahawa kesihatan ibu, kesihatan fetus tu terjamin. Right, maknanya kalau ibu yang hamil itu tidak makan makanan yang bernutrisi, kemungkinan akan menyebabkan masalah kepada ibu dan juga fetus. So, makanan yang diambil oleh wanita hamil itu mestilah dalam kuantiti yang betul, alright, untuk memastikan fetus dapat membesar dengan sihat. Okey yang fetus sebenarnya akan mendapatkan zat makanan daripada ibu melalui plasenta. Okey, dan kita tahu, plasenta akan menghubungkan ibu dengan fetus melalui tali pusat. Sebab itu kita pernah bincang dahulu, salah satu fungsi penting plasenta adalah untuk membekalkan zat makanan. Means zat makanan daripada ibu dapat dipindahkan ke dalam fetus melalui tali pusat. Okey yang. Alright, kita nak tengok apakah di antara nutrisi penting yang perlu diambil oleh wanita hamil pada setiap kali dia mengambil makanan. Yang pertama, wanita hamil kena pastikan dia mengambil makanan yang mempunyai kandungan karbohidrat, kandungan lemak dan serat, kandungan protein, kalsium dan fosforus, ferrum, vitamins dan juga asid folic. Alright. So, Mami akan terangkan setiap satu nutrisi ni apakah kepentingan dia kepada ibu dan juga kepada fetus. Okey. Kita tengok nutrisi yang pertama, karbohidrat, lemak dan juga serat ni. Karbohidrat ni adalah nutrisi yang kita boleh dapatkan daripada sumber makanan seperti nasi, roti dan mi. Alright. So, kenapa karbohidrat ni penting kepada ibu yang hamil yang? Kerana karbohidrat ni dia akan membekalkan tenaga kepada ibu. So, maksudnya bila ibu makan nasi, means makan apa-apa makanan yang mengandungi kandungan karbohidrat, ibu itu akan lebih bertenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Boleh yang? Okey, itu karbohidrat. Kita tengok nutrisi yang seterusnya iaitu protein. Protein ni sangat penting. Okey, protein ni adalah nutrisi yang kita boleh dapatkan daripada makanan seperti ayam, ikan. Sebab itu setiap kali wanita hamil makan, selain dia makan nasi, dia kena pastikan menu yang dimakan itu mempunyai ikan ataupun ayam untuk membekalkan nutrisi protein. Kenapa protein ni penting yang? Protein ni sebenarnya penting untuk membina tisu fetus. Selain untuk kegunaan ibu itu sendiri, protein yang akan dibekalkan kepada fetus akan membina tisu fetus dan menyebabkan fetus kita membesar dengan baiknya. Kalau tak, fetus kita akan kurus je. Right? Okey, itu berkenaan dengan protein. Kita tengok nutrisi yang seterusnya. Nutrisi yang seterusnya adalah kalsium dan juga fosforus. Kalsium ni sangat penting dan sumber utama kalsium adalah susu. Sebab itu sangat-sangat digalakkan ibu yang hamil minum susu setiap hari. Kerana susu ni dia akan menguatkan tulang fetus. Alright, sebenarnya keadaan dia begini yang fetus akan menyerap kalsium daripada ibu.
Okey, dan ibu akan mengalami kekurangan kalsium. So sebab itu ibu perlu minum susu untuk menggantikan kalsium yang telah diambil oleh fetus tadi. Okey, kalau ibu tu tak minum susu, yang dia akan menyebabkan ibu tu kekurangan kalsium. Okey, kesan yang paling teruk kepada ibu adalah kerosakan gigi ibu. Bayangkan kalau gigi ibu tu rosak, bila baby lahir nanti, ibu tu dah tak ada gigi dah, right? So sebab itu ibu ataupun wanita yang hamil ni kena minum susu untuk membekalkan kalsium. Okey, yang itu kalsium. Okey, kita tengok nutrisi yang seterusnya adalah ferrum. Ferrum ni adalah zat besi. Okay, zat besi ni biasanya boleh dibekalkan daripada makanan seperti hati haiwan, alright, sayur bayam, alright, di mana ferrum ni penting dalam membina sel darah merah. Sel darah merah ni sangat penting, yang sebab kita tahu fungsi utama sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen. Right? Oksigen akan diangkut oleh sel darah merah ke seluruh badan ibu dan juga mengangkut oksigen daripada ibu masuk ke dalam fetus. Right. Okey, so kalau ibu-ibu yang kekurangan ferrum, sebenarnya dia akan menyebabkan ibu-ibu yang hamil itu kekurangan sel darah merah. So keadaan individu yang kekurangan sel darah merah itu yang kita panggil sebagai anemia. Alright? Okey. So nutrisi yang seterusnya adalah vitamin. Ibu yang hamil, kita sendiri pun perlu makan buah-buahan. Kerana buah-buahan seperti orange, mangga adalah sumber vitamin yang utama. Right? So apakah kepentingan vitamin kepada ibu yang hamil? Vitamin ini akan menguatkan sistem pertahanan badan. Maknanya kalau wanita yang hamil ini mendapatkan vitamin yang secukupnya, wanita yang hamil ini kurang akan dijangkiti oleh penyakit. Maknanya kalau kurang vitamin dalam wanita hamil, dia mudah sakit. Kalau banyak vitamin dalam badan wanita hamil ni, dia kurang sakit. Alright. Begitu dengan fetus dia. Kalau banyak vitamin, fetus dia akan kurang mendapat penyakit. Okey, yang nutrisi yang terakhir adalah asid folik. Asid folik ni sangat-sangat penting sebab dia terlibat dalam pembentukan otak ataupun perkembangan sistem saraf fetus. Right, kalau ibu yang hamil itu kurang mengambil nutrisi asid folik, kemungkinan besar akan berlaku kecacatan kepada sistem saraf fetus. Akan mengalami kecacatan kepada otak fetus. So, sebab itu asid folik ini sangat penting diambil oleh semua wanita yang hamil. Boleh yang? Alright. So, semua wanita yang hamil kena pastikan dia sentiasa makan makanan yang mengandungi kandungan karbohidrat, lemak, serat, protein, kalsium, fosforus, ferrum, vitamin dan juga asid folik untuk memastikan fetus akan berkembang dengan baiknya dan ibu juga akan sentiasa sihat, alright, sepanjang kehamilan dia. Cuma peringatan kuantiti makanan yang diambil tu mestilah di dalam jumlah yang sepatutnya. Contoh pengambilan karbohidrat, right? Ini semuanya untuk mengawal berat badan ibu dan juga fetus. Kalau pengambilan makanan yang terlalu banyak tanpa mengikut had yang sepatutnya, ibu itu mungkin boleh menjadi terlalu gemuk dan fetus juga boleh menjadi terlalu besar. Boleh yang? Alright. Itu berkenaan dengan nutrisi wanita hamil. Alright. So, seterusnya adalah gaya hidup wanita hamil. Selain wanita hamil ni perlu menjaga kesihatan, alright, perlu menjaga makanan. Wanita hamil juga perlu menjauhkan diri daripada merokok. Daripada minuman beralkohol, minum arak dan daripada pengambilan dadah. Kerana merokok, minum arak, pengambilan dadah ni akan mengakibatkan kecacatan kepada fetus. Itu yang kita biasa dengar, baby lahir
tangan tak lengkap, mata tak lengkap, kaki cacat. Itu sebenarnya, bila kita tengok gaya hidup ibu ataupun wanita hamil tu, mesti dia merokok, minum arak dan juga mengambil dadah. Alright? Yang rokok ni bahaya kerana di dalam rokok terkandungnya bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya seperti nikotina, dan juga karbon monoksida. Bila ibu ni merokok nikotina dengan karbon monoksida ni akan masuk ke dalam darah dia. Dan kita tahu semua kandungan zat makanan termasuklah nikotina dengan karbon monoksida ni akan dipindahkan juga ke dalam bayi kita ataupun fetus. So bila nikotina dengan karbon monoksida ni sampai ke fetus, dia akan mengancam kesihatan fetus. Bila fetus tidak sihat, kesan paling berbahaya adalah berlakunya keguguran. Alright, bahaya kan? Kesan bahan kimia yang terdapat dalam rokok ni. Dan yang seterusnya adalah pengambilan alkohol. Pengambilan alkohol oleh ibu yang hamil akan melambatkan pertumbuhan fetus. Right? Dia akan menyebabkan kerosakan otak fetus. Sepatutnya otak fetus tu berkembang dengan baiknya, tetapi bila ibu yang hamil tu minum arak, mengambil alkohol, dia akan melambatkan perkembangan organ ataupun otak di dalam fetus dan akhirnya dia akan menyebabkan kerosakan otak. Boleh Dan seterusnya adalah tidak mengambil ubat. Maksudnya ubat yang tidak diarahkan oleh doktor. Pandai-pandai pergi farmasi beli ubat, makan. Sedangkan doktor tak arahkan kita untuk membeli ubat berkenaan dan makan. Kerana ubat-ubatan ini sebenarnya mengandungi kandungan dadah. So sebab itu kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil ubat tanpa arahan doktor. Andai kata wanita hamil tu mengambil ubat tanpa arahan doktor, dia boleh menjejaskan pertumbuhan fetus. Right. Itu yang fetus akan cacat, tidak berkembang dengan baiknya. Right? So sebab itu semua wanita yang hamil perlu menjauhkan diri daripada merokok, daripada minuman beralkohol, dan juga daripada pengambilan dadah. Semuanya kerana kita nak pastikan fetus dalam kandungan wanita hamil itu berkembang dengan baik dan sihat. Alright? Mami rasa itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel Mami, share and like apa yang Mami kongsikan pada hari ini. Jika ada apa-apa, boleh tinggalkan komen dan yang paling penting, stay safe at home. Salam sayang untuk semua. Assalamualaikum. Bye.